Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingat tak kami dari Duo Pedas. Saya ASM Dan saya Nur Nizar. Kami berdua telah membuat bermacam-macam video pada tahun lepas, dan antara video yang paling viral adalah Is it because I'm a Malay? Because Remember tak? mengenai Grab driver. ya. Okey, selamat datang ke Asam Pedas TV. Pada peminat kami dan yang dah lama menyokong kami, kita mengucapkan terima kasih. Kita banyak mengeluarkan video-video foodies yang mempromosikan makanan ataupun restoran, dan juga current affair dan video jenaka, sukan dan lain-lain lagi. Kali ini kita up sikit kita punya standard. Saya dan Nizar akan bekerjasama dengan Cikgu Ma'ruf Saleh, mantan Presiden Majlis Ugama Islam Singapura, yang akan memaparkan sejarah Islam, Ibn Khaldun, sejarah Melaka dan bagaimana Islam merebak seluruh dunia. Bermacam-macam ilmu yang akan kita dapati daripada Cikgu Ma'ruf Saleh. Ya, okey. Knowledge is power. So kita suka, kita bukan nak cakap aja cerita current affair. Kita nak masukkan juga ilmu ke dalam video-video kita dengan memperkenalkan Cikgu Ma'ruf yang betul tidak perlu diperkenalkan lagi lah. Ya, insya-Allah dah. Program ini akan terus diadakan setiap minggu 8.30 malam hari Selasa, malam Selasa. Tuesday with Ma'ruf. Tuesday with Ma'ruf ataupun hari Selasa bersama Cikgu Ma'ruf ya. Okey. Dari itu kita jangan membuang masa lagi. Marilah kita bersama-sama dengan Cikgu Ma'ruf. Silakan Cikgu. Asam Pedas TV. Salam sejahtera, selamat berjumpa. Hari ini kita akan bercakap tentang mengapa seseorang itu perlu menetapkan tujuan. Bayangkan anda akan keluar rumah tanpa menetapkan sebarang destinasi atau sasaran yang anda akan sampai. Kesannya di jalanan anda masih akan keliru. Kemana anda akan pergi, bila masa yang perlu anda ambil untuk sampai. Akhirnya akan timbul kekeliruan. Tanpa kepastian tujuan, anda sukar untuk memutuskan apakah kaedah pengangkutan yang akan anda gunakan. Naik bas, naik taksi, naik kereta api, atau sekadar berjalan kaki. Pemikiran begini akan membuat anda membuang masa kerana anda tidak pasti. Jadi masa banyak dibazirkan. Anda sukar, malah mungkin tidak akan memperoleh sesuatu tanpa menetapkan tujuan. Cuba kita bayangkan dua kumpulan kanak-kanak bermain bola di padang yang berlainan. Satu kumpulan mempunyai gawang dan satu kumpulan bermain secara bebas. Kita kan pasti kanak-kanak yang bermain dengan gawang di hadapan akan lebih cerdas kerana mereka mempunyai tujuan untuk memasukkan bola dalam gawang. Tetapi yang satu lagi tanpa gawang, mereka akan sekadar menendang ke sana kemari tanpa tujuan. Akibatnya tujuan tidak tercapai, tetapi mereka jauh lebih penat daripada kumpulan yang ada sasaran atau tahu ke mana arah mereka nak pergi. Jadi dengan sebenarnya, kalau kita perhatikan semula, kita akan dapati bahawa dengan menentukan tujuan, anda boleh membuat perancangan. Artinya, anda boleh dapat menentukan arah dari sini ke sana. Anda boleh memikirkan bagaimana seharusnya anda dapat mencapai
ke arah sana yang menjadi sasaran anda. Dalam perancangan itu, anda dapat memilih strategi. Artinya, memilih cara atau pendekatan yang boleh membuat anda lebih cepat, lebih segera dan lebih tepat mencapai sasaran. Dan boleh mengelakkan pilihan-pilihan yang tidak menguntungkan. Pada masa yang sama, setelah anda membuat perancangan, kemudian anda ada strategi, anda dapat memilih bagaimana anda kemungkinan berhadapan dengan masalah atau kesukaran-kesukaran dalam mencapai destinasi tadi. Jadi, kalau anda ada pengetahuan ini, anda akan dapat mengelakkan hal-hal yang akan melambatkan atau membantutkan kecekapan dan kecerdasan anda mencapai tujuan itu. Risiko ini boleh anda hadapi dengan baik, dan kalau anda dapat elakkan, artinya anda akan dapat laju menuju ke sasaran atau matlamat yang telah anda tetapkan itu. Itu sebabnya, kalau kita membaca biografi orang-orang yang berjaya dalam hidup ini, hampir keseluruhan kejayaan itu dicapai kerana orang-orang demikian mempunyai tujuan yang jelas bagi mencapai apa yang ingin dicapainya. Mereka bertindak dan menilai hasil pekerjaan mereka berdasarkan perancangan yang tepat dan memilih strategi atau pilihan-pilihan yang betul. Dan mereka tahu kemungkinan-kemungkinan berhadapan dengan masalah atau hambatan dan mereka dapat mengelakkannya. Akhirnya, mereka dapat bergerak dari sini ke sana dengan membetulkan halangan-halangan ke arah yang membolehkan mereka berjaya mencapai sasaran mereka. Kita cuba bincangkan beberapa contoh yang mungkin berguna untuk kita memaham lebih jelas lagi kenapa untuk berjaya kita harus menetapkan tujuan dari peringkat asal. Dan saya akan cuba menggunakan beberapa contoh sejarah dan juga contoh kontemporer yang saya sendiri pernah mengalami. Menentukan tujuan atau menetapkan tujuan itu sebenarnya adalah satu perkara yang penting kalau kita lihat sejarah bagaimana Islam itu dibangunkan dan berjaya keluar dari bumi Arab yang dikenali sebagai sebuah masyarakat jahiliyah kepada sebuah kekuatan yang sangat menakjubkan, bukan saja di kalangan orang-orang di Jazirah Arab, tetapi di negara-negara jiran seperti negara-negara yang bersempadan dengan Arab, seperti negara-negara Eropah misalnya. Kita pernah dengar umpamanya bagaimana Islam telah sampai ke Andalusia, ya, sehingga ia mewujudkan satu kesegaran dari segi ilmu, ketamadunan, dan beberapa penciptaan sains moden. Jadi tentu orang ingin tahu bagaimana sebuah bangsa yang dianggap sebagai jahil duduk di dalam sebuah kawasan yang tidak mempunyai sumber alam kecuali tanah gersang, akhirnya muncul menjadi negara yang mengembangkan satu tamadun yang dapat hidup sehingga sekarang. Asalnya ialah mereka menentukan satu tujuan apa yang harus dicapai dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca sejarah, apabila Islam berkembang, perkara yang diutamakan ialah menentukan supaya mereka ada kesatuan tekad, kesatuan cita-cita, dan yang penting sekali ialah kesatuan iman. Dan ini berlaku kerana trust pengajaran Islam pada waktu itu ialah untuk membentuk orang-orang yang jiwanya dapat dibebaskan daripada dipengaruhi oleh kekalutan hidup dan juga hal-hal yang dianggap sebagai merosakkan alam pemikiran.
Dan yang menjadi teras kepada hal itu ialah tauhid. Artinya rasa menghargai manusia itu berasal daripada yang dicipta oleh Tuhan. Jadi segala yang dibuat itu adalah untuk mencari reda Tuhan. Oleh kerana tauhid itu menjadi teras, manusia berlatih untuk mempersatukan pemikiran mereka dan membuang hal-hal yang selama ini mereka pegang yang merugikan. Jadi dengan rasa tauhid begitu, mereka berbuat sesuatu semata-mata untuk mencari reda Allah. Mereka mencari nafkah, mereka berjuang, mereka pergi dari satu tempat ke satu tempat, mereka mengikat tali persaudaraan antara satu puak dengan satu puak. Semuanya kerana diikat oleh rasa tauhid atau kesatuan kepada Tuhan. Jadi, kalau kita melihat dengan kesatuan tujuan ini, mereka kemudiannya diarahkan untuk berkembang, membawa pengajaran-pengajaran terbaik yang boleh didapat daripada itu untuk disebarkan kepada manusia. Dan kita melihat apabila ada satu perintah, maka perintah itu akan dipatuhi kerana mereka berpegang kepada satu ketentuan, satu tujuan. Apabila diperintahkan berhijrah, mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tujuannya ialah untuk mengelakkan diri daripada terperangkap dengan masalah-masalah yang tidak membolehkan mereka meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan kepada mereka. Dan apabila mereka tiba dari Mekah ke Madinah, mereka dapat bersatu dengan orang-orang di Madinah dan membina sebuah rasa persaudaraan sehingga ia menjadi satu kekuatan. Dan daripada pelajaran ini orang tahu mereka harus berkongsi nasib. Sebab itu kita melihat ketika berada di Madinah setelah berhijrah, ramai orang-orang kaya di Madinah yang menawarkan sebahagian daripada harta, sebahagian daripada perniagaan mereka, sebahagian daripada modal mereka kepada kawan-kawan mereka yang datang dari Makkah yang sudah kehilangan harta benda. Osman bin Affan umpamanya adalah satu contoh. Apabila dia ditawarkan untuk diberi itu dan ini, dia hanya meminta supaya bawakan dia ke pasar. Di pasar itu, dia boleh menggunakan kemahiran yang sudah diperolehinya untuk berniaga dan akhirnya dia menjadi seorang yang kaya. Demikian seterusnya. Apabila ada serangan-serangan untuk melemahkan masyarakat, mereka berjuang. Sebenarnya, kalau kita melihat kesatuan tujuan ini, ya, telah menjadi satu antara sebab bagaimana sebuah masyarakat boleh menjadi kuat dan pada masa yang sama kehilangan kesatuan itu akan menyebabkan masyarakat itu menjadi lemah. Pengalaman yang mutakhir yang pernah saya tempuh ketika saya datang kebetulan di Mesir sekitar hujung tahun 2002 dan awal tahun 2003, saya menyaksikan sendiri bagaimana ulang tahun kejayaan revolusi Mesir menjatuhkan pemerintah pada masa itu yang seharusnya menjadi satu rasa bangga kepada masyarakat Mesir kerana telah berjaya menumbangkan satu pemerintahan yang zalim yang menyebabkan negara menjadi begitu miskin, berubah menjadi sebuah keadaan yang kocar-kacir. Ada dua kelompok besar pada waktu itu yang saya saksikan. Satu daripadanya menggunakan tarikh meraihkan kejayaan revolusi itu untuk bersendirian berbanding dengan satu yang lain. Kenapa? Saya meneliti perkara-perkara di sebaliknya, saya mendapati dalam masa mereka berjaya menumbangkan pemerintahan yang zalim itu, mereka telah dapat menyatukan perpaduan. Mereka telah membina satu tujuan yang sama. Masing-masing mahu menjatuhkan pemerintahan yang zalim. Jadi, dari sudut mana pun, dari kalangan mana pun, dari cara berfikir mana pun, semuanya bersatu. Pemuda, pemudi, orang kaya, orang miskin, orang bandar, orang kampung,
telah melupakan perbezaan masing-masing dan bersatu. Dan mereka telah berkumpul di lapangan Tahrir, Tahrir Square, dan dalam masa 18 hari telah memaksa Hosni Mubarak pada ketika itu untuk meletak jawatan. Sungguh mengagumkan sebab selama ini beberapa usaha untuk menjatuhkan pemerintahan zalim telah gagal. Tetapi pada tahun 2001, ia berjaya kerana adanya kesatuan tujuan yang dipegang oleh rakyat dari pelbagai golongan, dari pelbagai aliran fikiran. Tetapi setelah berlaku revolusi, kesatuan itu pecah. Masing-masing berusaha untuk berada di barisan hadapan dalam menguasai kuasa politik. Masing-masing sudah mula berkata, harus ada trend lebih Islamik, harus trend yang tidak terlalu Islamik. Akhirnya tidak ada satu pun yang mengikat mereka untuk bersatu. Dan kita lihat beberapa tahun selepas revolusi itu, keadaan berulang semula, keadaan buruk berulang semula. Ekonomi tidak bangun, keadaan inflasi menjadi tinggi, kadar pengangguran menjadi tinggi, banyak kemalangan jalan raya berlaku kerana infrastruktur tidak terjaga, orang menjadi semakin miskin, dan apa yang cuba dicapai dalam pergerakan untuk merdeka, untuk menjadi negara maju dari revolusi itu tidak tercapai. Jadi inilah pengajaran yang harus kita belajar. Itu hanya contoh yang terbaru. Dan kalau kita melihat contoh-contoh terkemudian, termasuk kekuatan kerajaan Islam Andalusia juga, yang mulanya begitu kuat, mengumpulkan kemungkinan orang boleh bekerjasama dalam bidang keilmuan, dalam bidang ketamadunan, dalam bidang sains, akhirnya berpecah. Dan kita hanya melihat legasi yang sangat menyedihkan berlaku hari ini. Mungkin kita akan sambung bicara ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Asam Pedas TV. Mat, kau apa khabar? Demam, Azhar. Demam. Sekarang kau jumpa doktor, Mat. Kalau kau demam, doktor kasih kau 5 hari kuarantin. Bukan demam tu, Azhar. Oh, Liverpool kalah 7-2 je kau demam. 3 hari 3 malam, Azhar. Macam Liverpool kalah itu, macam punya bagus boleh kalah, Mat. Itulah. Apa salah dia? Silap. Aku rasa kilom. Kilom. EPL pun ada kilom. Kau tak tahu ke? Okey, aku ceritakan So, kau. Manchester United kalah 6-1 kilom. Pun kilom. Dia perlukan duit, Azhar. Manchester City kalah Leicester kilom. Oh, ini semua kau cakap syak buki dia. Buki pasal EPL. part negeri Cina. Dia punya tot dia sekarang. Kalau Liverpool menang, dia cuma dapat RM1.15 ke RM1.20. Kalau Liverpool kalah, kalau Aston Villa menang, dia dapat $8 lebih. Jadi, somebody dekat Cina beli Aston Villa menang. Dia duit dapat banyak. Siapa nak beli Aston Villa? Dia dah makan banyak-banyak. Lepas tu dia bilang, siapa Pak Liverpool? Okey, kasi kalah. Ni bukan Liverpool lagi, ni sekarang Loserpool, Mat. Banyak orang cakap ni Jurgen Klopp dan Jurgen Flop. Kau kalau Liverpool kalah je kau cakap kilo. Kalau Liverpool tu kau tak cakap kilo. Kau ni macam-macam lah, Mat. Aku tahu kau peminat Liverpool, Mat. Sekarang kau punya prediction apa? Okey, First, korang nombor 5 tahu sekarang? aku tahu. Tapi korang Tapi pasal okay. aku rasa dia tetap menang champion lah. Walau macam mana pun lah. Dia retain the EPL. Dia mesti Mesti boleh menang. Second, Nombor 2 aku ingat still aku rasa Everton lah. Everton okay. Liverpool, Everton pasal dia Carlos Ancelotti. Bagus lah dia ni team Zah. Aku tengok dia main. Alamak, dahsyat. James Rodriguez. Yang Aku dengar James Rodriguez ni dia play around him tau. Ancelotti pun great strategist lah. Okey, nombor 3 kakak siapa? Leeds United. Dia itu
Pep Guardiola, dia worship tu Bielsa. Biasa. Bielsa. Aku kita Bielsa. satu. Okey, nombor 4. Nombor 4 aku ingat Spurs. Spurs. United mana taruh mana kan? Aku kalau cakap kena maki saya. Ya, dia main United kat sini. United macam mana pun dia tetap Manchester United. Sekarang diorang beli Cavani. Kau ingat Cavani tak boleh diorang dapat. Kalau tak 4 pun at least 6 spot. Cavani dengan siapa? Lagi siapa dia beli? Cavani dengan siapa tu? Jordan Sancho. Cavani ayam tua tau kan? 34 tahun. Main nanti United hentam kau tak kau punya kedai. Tak datang sampai dah. Ini semua bagus player dah beli. Semua dah. So kita predict je. Tapi lepas ni international break baru kita tengok sama ada Liverpool will bounce back. Memang diorang favourite. Memang diorang dah jauh. Cuma itu aku ingat diorang bersilap dan based on apa kau cakap mungkin ada kebenarannya kelong. Tapi diorang punya bukti besar mah. Diorang mafia. Itu je tak tahu kan. Yalah, kita ni adalah Okey, mari kita saksikan sama-sama EPL dan kita sekarang cakap bola until next game 17 Everton lawan Liverpool. Aduh, kalau Everton menang 6 point gap. Sekarang dia 4 game 6 point gap dia lead. Okey, sekian. Aku jumpa kau lagi. All the best to Liverpool. Aku harap Aston Villa ataupun Spurs menang. Okey? Aston Villa. Everton. Kau cakap Everton, aku pilih Aston Villa, salah ke? Okeylah. Aku nak Aston Villa menang, aku nak Leicester menang. Janji itu, okey? Okeylah. Cheers, Mat. Cheers. Okey. Fangga. Media.